Kalau tak boleh tu aku minta maaf lah. Just kalau kau tonton video ni, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum guys, dekat Zapian House. Setiap hari Rabu kita akan buat off topic. Maksudnya off topic ni hari ni kita tak akan cerita pasal gadget, kita tak akan cerita pasal apa-apa peranti lah. Ini kita akan cerita isu-isu semasa, dan ataupun kalau kita orang ada lah sikit-sikit motivasi yang kita rasa kita perlu motivasikan diri sendiri, so kami akan share lah supaya mungkin boleh buat korang fikir. Kalau boleh motivasikan diri korang, Alhamdulillah. Kalau tak boleh tu aku minta maaf lah. Just kalau kau tonton video ni, terima kasih banyak-banyak. So jom kita masuk pada topik yang kita nak bincangkan hari ni. Topik yang kita nak bincangkan hari ni adalah hikmah PKP. Okay, korang semua mesti tahu kan, PKP ni diadakan sebab COVID-19. Masa PKP ni, ramai orang yang kena tempias dia. Contoh yang kita boleh nampak, ramai orang kena buang kerja, kadar pengangguran makin tinggi. And then kalau kita tengok, bisnes-bisnes kecil pun tak boleh jalan. And then bisnes-bisnes besar pun efek. Maksudnya banyak company-company yang tutup. Okay, tetapi apa yang aku nak cakap hari ni, hikmah PKP ini pada diri aku yang aku lalui. Okay, aku akan mulakan dengan kita tengok balik apa yang kita dapat sebelum PKP. Contoh sebelum PKP, kita hidup senang, bisnes kita okey, kita punya life okey, kita boleh belanja mewah, kita boleh belanja sakan, kita boleh jalan sana, boleh jalan sini. Okey, tapi kita lupa masa tu ada orang yang susah. Betul tak? Masa sekarang ni, masa PKP ni yang aku rasa nak dekat 2 bulan, aku rasa masa ni baru kita nampak ramai orang susah. Tuhan hadirkan kita dengan seorang ustaz, iaitu Ustaz Abid Liu yang kita tahu, yang memang famous. Dia tunjukkan dekat kita ramai orang yang lagi susah daripada kita. Yang kita ni susah sebab kita tak boleh beli handphone Mi Note 10 Lite. Kita tak boleh beli handphone Realme XT. Tapi kita pakai Realme 6. Tapi ada keluarga yang nak buang air pun tak ada tandas. Bayangkan, seteruk tu. So bagi aku, kita ni masih boleh hidup dalam keadaan senang, dan kita perlu fikir masih lagi orang ramai susah daripada kita. So aku nak cerita macam aku tahun depan insya-Allah aku akan kahwin dalam bulan 2. So yelah, kena struggle lah kumpul duit, betul tak? Tapi dengan datangnya PKP ni, raya pun kita tak sambut besar-besar. So biasa raya aku ingat mungkin aku akan belanja dalam 1000. Tapi tahun ni tak sampai 500. 500 tu pun just bagi duit raya dekat mak bapak aku dengan adik-adik aku. Ingat, and then duit aku pun tak banyak pakai. So untuk saving kahwin tu lebih. And loan pun tak bayar. So duit yang lebihan ni aku boleh simpan untuk kegunaan aku kahwin tahun depan insya-Allah. Doa-doakan Okey, so itu hikmah yang aku nampak untuk diri aku. Mungkin orang lain ada yang susah, maksudnya dia tak boleh berniaga. Tetapi aku nak cerita, ada satu kawan aku, bapak dia dulu berniaga, pergi ke pasar malam jual sayur. Okey, tetapi bila PKP datang, maksudnya bila kerajaan adakan PKP, bapak dia keluar dengan satu inisiatif untuk jual secara online. Alhamdulillah, sangat bagus dia punya perniagaan semasa PKP. Okey, itu kita nampak yang baik. Okey, untuk yang terjejas akibat PKP ni, aku nak ingatkan korang balik macam aku cakap awal tadi. Korang kena tahu yang sebelum PKP ni kita hidup senang, tapi bila PKP kita hidup susah. Itu dugaan daripada Allah. Mungkin dulu masa kita senang, kita lupa kepada dia. Aku tak cakap yang semua yang senang lupakan Allah. Cuma aku nak cakap mungkin kita ada kurang kita menghadap dia, ataupun kurang kita lebihkan kerja kita, ataupun kita lebihkan perniagaan kita daripada menghadap Tuhan. So mungkin Allah bagi kita dengan tak berniaga dan tak kerja. Mungkin dengan itu kita boleh lebih beribadah, ataupun kita boleh lebih sujud kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah lah. Tuhan janji siapa nak masuk syurga kena dapat rahmat Allah. Betul tak? Kalau aku salah, maafkan aku, korang boleh komen. Kalau aku salah, bagi tahu.
Mungkin aku tak berapa nak pandai untuk explain dengan kata-kata. Cuma yang penting, yang aku tahu, Allah akan bagi seseorang itu masuk syurga dengan rahmat dia. Okey, itu sahaja daripada aku hari ini. Mungkin korang boleh dapat sikit motivasi ataupun boleh muhasabah diri balik. Pandang apa yang kita pernah leka, kita pernah alpa, kita lalai, dan ataupun kita banyak lupakan Allah. So jangan anggap aku penunggang agama untuk naikkan YouTube channel ni. Cuma aku terfikir untuk kongsi, sebab aku selalu terfikir benda ni ada hikmah dan ada dugaan yang Tuhan bagi kepada semua orang masa PKP ni ataupun masa zaman COVID-19 ni, yang mana semua orang struggle untuk terus hidup. So bagi aku, jangan putus asa, terus majukan diri, jangan pernah leka, dan yang penting apa yang kita buat, pastikan kita mendapat redha Allah. Itu yang paling penting. Itu sahaja daripada aku. Pesan aku, biar mati berdiri, jangan hidup merutut. Itu sahaja daripada Sapien House kali ini. Jangan lupa komen, subscribe dan like, kerana semua itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.